في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk subjek fiqh Islami, video kreatif kami bertajuk Al-Akhta' Inda At-Tayammum, iaitu bermaksud kesalahan-kesalahan ketika bertayamum. Marilah kita kenal dahulu tayamum tu. Tayamum tu apa? Tayamum ni dia pengganti kepada air wuduk, iaitu dia menggunakan debu tanah yang suci untuk menyapu muka dan juga dua belah tangan je. Dalil tentang tayamum ini adalah dalam surah Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, saya baca, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Sadaqallahul azim. Seterusnya, kenapa tayamum? Sebab air tak ada, ataupun kita ada bencana alam, ataupun kita ada macam penyakit kulit, ataupun kesejukan yang sejuk. Rukun tayamum ada 3. Yang pertama niat, yang kedua mengusap wajah dan menyapu debu tanah di belah dua tangan sehingga ke siku. Yang ketiga, kita tertib. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya hari ini mengkongsikan kepada anda cara-cara bertayamum. First kali bertayamum, kita perlukan 2 bekas tayamum, sini dan sini contohnya. Dan sebelum kita bertayamum, kita niat, iaitu nawaitu tayammuma istibahati solata fardulillahi ta'ala, yang bermaksud sahaja aku niat bertayamum untuk membolehkan solat kerana Allah Ta'ala. First kali kita ambil, kita letakkan tangan pada debu dan kita ketuk. Dan masa kita sapu tu, kita niat. Okey. Lepas tu seterusnya, kita mengambil debu yang berbeza. Tangan pula. Okey. Berikut merupakan kesalahan-kesalahan ketika tayamum. Irfan, air tak ada ni. Mana mandi wajib, lepas tu aku ada solat lagi. Boleh ke? Mandi wajib, tapi kita tak ada air sekarang kan? Tak ada air. Kau boleh lah tayamum. Boleh ke benda tayamum? Tayamum ni sebenarnya dia bukan untuk solat saja, solat sunat ke solat fardu. Kalau tak ada air memang boleh tayamum. Tapi kalau nak tahu, mandi wajib pun boleh sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan terangkan berkenaan dengan kesalahan yang mana menganggap tayamum itu hanya untuk solat sunat juga solat fardu. Sebenarnya tayamum yang menganggapkan seseorang itu menganggap tayamum itu hanya untuk solat sunat dan solat fardu ialah tidak betul. Kerana selain pada solat sunat dan solat fardu, kita juga boleh gunakan tayamum ini untuk mandi wajib. Dan kita juga boleh gunakan tayamum ini untuk membuat perkara-perkara spiritual dalam Islam, seperti solat sunat, solat witir, solat tarawih, apa semua tu kan. Baca Quran juga, nak pegang mukjizat Nabi Muhammad SAW, iaitu Al-Quran. Jadi tayamum ni dia boleh semua sekali, mandi wajib, solat sunat, solat fardu dan juga baca Al-Quran. Jadi kita dapat ilmu, sebarkan. Ni air tak ada ni.
Nak wudhu macam mana nak solat? Tayamum kot. Itu agak-agak boleh kot tayamum. Tapi tak silap ada bekas kencing kucing. Jalan-jalan. Kesalahan seterusnya pula adalah menggunakan debu tanah yang tak suci. Ketika seseorang melakukan tayamum, hendaklah ia menggunakan debu atau tanah yang bersih dan tidak tercemar oleh najis. Sebelum kita memulakan tayamum, kita hendaklah membersihkan tangan dan wajah kita. Kalau tak bersihkan, dia akan boleh menyebabkan tayamum itu tidak sah. Antara contoh tanah atau debu yang tidak boleh digunakan, yang pertama, tanah yang ada bekas najis haiwan macam tai, kucing, burung ataupun najis manusia dan sebagainya. Yang kedua, tanah itu ada habuk ataupun batu kerikil yang kita tahu batu kecil-kecil tu. Yang ketiga, tanah itu tercemar dengan bahan-bahan kimia berbahaya, boleh membuatkan kulit ataupun kita sakit. Dengan debu-debu tanah itu, tayamum tak akan menjadi sah kerana syarat tayamum adalah dengan menggunakan debu tanah yang suci. Ada hari lah. Malas nak duduk. Tayamum je lah. Jadi kesalahan seterusnya adalah bertayamum selagi ada air, seperti yang saya buat tadi. Antara sebab tayamum adalah mengesahkan air itu tiada, iaitu kita perlu memastikan air itu ada atau tidak. Sebab-sebab lain pula adalah seperti kita mengalami keuzuran seperti penyakit ataupun mempunyai ancaman yang jahat. Jadi janganlah kita bermalas berusaha untuk mencari air dan menganggap remeh perkara ini. Ini bertentangan dengan prinsip bahawa dalam Islam, air adalah bahan utama untuk bersuci, kecuali jika tidak tersedia atau berbahaya untuk digunakan. Ni Koyo. Ya. Tadi kau tayamum, kau niat tak? Tak niat. Oh, boleh tak niat? Boleh. Oh, ya ke? Ya, betul. Seteruskan kesalahan yang seterusnya, iaitu tidak melakukan niat tayamum. Niat adalah bahagian yang penting dalam setiap ibadah dan Islam, termasuk tayamum. Jika seseorang itu bertayamum, niatnya haruslah jelas dan tulus untuk membersihkan diri daripada kekotoran. Contoh, niat tayamum ialah nawaitu tayamum istibahati as-salati lillahi ta'ala. Maksudnya ialah, saja aku berniat untuk tayamum agar diperbolehkan solat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya dia lupa untuk niat tayamum, maka terbatallah tayamum tersebut, kerana niat merupakan rukun pertama dalam melaksanakan tayamum. Seterusnya, kesalahan ketika bertayamum, apabila kita menyapu di muka, kita hendaklah menyapu ke seluruh muka, tidak hanya kepada sebahagian muka. Kerana bila kita melakukan hanya sebahagian muka ataupun bila kita sapu muka itu, kita angkat, ia boleh jadikan tayamum kita tidak sah. Jadinya yang seterusnya, kedua tangan kita akan mendahului yang tangan dahulu, tangan kiri dahulu, tidak mendahului. Kita akan mendahului kanan dahulu, tidak mendahului kiri. Bila kita buat kiri dahulu, dia akan menjadikan tayamum itu tidak sah. Dan apabila kita menyapu tangan ketika bertayamum, kita tidak boleh mengangkat ketika menyapu, kerana ia pun boleh menjadikan tayamum itu tidak sah. Dan seterusnya, tertib, iaitu kita kena mengikuti. Jika pertama itu muka, kita tak boleh buat tangan dahulu, kerana tata tertib dia adalah muka dahulu, tidak tangan. Jadinya
bila kita melakukan kesilapan-kesilapan ini, tayamum itu boleh jadi tidak sah. Baiklah, seterusnya antara kesalahan tayamum adalah seperti kurangnya pemahaman ataupun pengetahuan mengenai ilmu tayamum itu sendiri. Seperti apabila kita nak bertayamum, kita hendaklah tahu bagaimana cara ataupun rukun dan syarat-syarat tayamum itu sendiri. Contohnya bila kita bertayamum, kita hendaklah membaca niat dan menyapu ke anggota-anggota badan tayamum lah. Seterusnya dengan menggunakan debu yang suci. So, bila kita tak tahu ilmu tersebut, maka kita kemungkinan besar kita akan melakukan kesalahan-kesalahan dalam bertayamum. Jadi daripada video-video yang telah kalian tonton, yang telah kalian lihat sebelum ini berkaitan dengan syarat-syarat tayamum, rukun tayamum, cara bertayamum dan apa sahaja berkaitan dengannya, maka perlulah kita teliti, perlulah kita patuhi dan perlu kita ikuti segala tunjuk ajar yang telah diberikan supaya tayamum kita itu menjadi sah. Apabila tayamum kita itu sah, maka ibadah-ibadah yang memerlukan kepadanya iaitu tayamum, maka akan juga menjadi sah. Seperti mana salat, seperti mana membaca Al-Quran, bertawaf dan juga sebagainya. Jadi walau macam mana sekalipun, kita ini dituntut untuk bersuci. Pentingnya bersuci itu sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memberi petunjuk kepada kita, kalau tidak ada air, maka bersucilah dengan debu tanah yang suci, supaya mana apabila telah pun kita bersuci, maka kita boleh bersolat, kita boleh melakukan ibadah-ibadah yang memerlukan kepada wudu ataupun at-tayammum. Hadza wa billahi taufik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita kejayaan, mengurniakan kepada kita keazaman untuk terus melakukan ibadah. Hadza wa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.